Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga berbahagia selalu hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, dan ingat Jumaat kita ingat Al-Kuliah di TV3 jam 5 petang sampai 6 petang. Kita bersiaran langsung pada petang ini di studio C Seri Pentas TV3. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan 17 Rabiul Awal 1433 Hijrah, dan bila kita sebut tentang Rabiul Awal, bulan yang terhangat di pasaran, membicarakan tentang Maulid Rasul, di sana sini masih lagi terasa kehangatan ceramah, terasa kehangatan tazkirah ataupun kuliah ataupun forum tentang Maulid Rasul. Dan bila kita sebut Maulid Rasul, tuan-tuan perempuan, cerita kelahiran Nabi ini, kita akan terngiang-ngiang, kita terbayang-bayang seorang tokoh Mekah, selebriti VIP kota Mekah ketika itu yang bernama Abu Lahab. Dan itulah tajuk kita petang ini, iaitu Abu Lahab. Apa kena-mengena Abu Lahab dengan Al-Kuliah? Kita dengarlah kupasan panelis kita pada petang ini. Yang bahagia Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang Al-Idrus. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa khabar? Makin muda Ustaz sekarang kan? Memang dah muda pun. Super sekali Ustaz. Jadi tuan perempuan, itulah panelis kita petang ini. Dan bila bercakap tentang Abu Lahab, tuan perempuan, itulah tokoh yang sangat gembira, sangat riang menyambut kelahiran Nabi, sehinggalah orang kata apa, dimerdekakan hambanya Suwaibah. Tuan perempuan dan rahmati Allah, saya nak bertanyakan sebagai mukadimah kepada Ustaz pada petang ini. Sebenarnya kalau kita lihat nama besar ini tentang orang kata apa, Abu Lahab, nama besar dalam sejarah Mekah, kenapa kita nak kupas nama ni Ustaz? Ya. Dalam Al-Kuliah pada petang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi Ustaz Fauzi dan kepada warga Al-Kuliah yang sentiasa mengikuti majlis ilmu di petang ini. Tahniah kerana memilih majlis ilmu di petang Jumaat ini. Moga-moga rumah kita semua diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cerita bab Abu Lahab musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita ni bila selalu kita bincang tentang makanan, kena makan yang berzat, ada vitamin, ada protein yang cukup, karbohidrat cukup, kita juga kena bincang bahaya kolesterol, bahaya minyak, bahaya gula berlebihan. Jadi demikian juga kita selalu bincang yang positif, iaitu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti contohi. Siddiq Nabi, benar Nabi, amanah Nabi, kita bincang banyak. Dalam masa yang sama, sedar penonton yang dikasihi sekalian, menjadi perkara yang penting juga kita nak bincang kolesterol. Perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang mesti dijauhi. Kita kena ada amal makruf, juga diseimbangkan dengan nahi mungkar. Amal makruf kita bincang, tiru sifat-sifat Nabi. Maka nahi mungkar, kita bincang juga sifat-sifat yang negatif, Ustaz. Moga-moga dijauhi. Antara yang berkait dengan Maulidur Rasul, sebagaimana Ustaz Fauzi sebut intro tadi, ialah seorang yang bernama Abu Lahab. Itu sebab kita nak bincang sangat petang ni, Ustaz. Ya. Abu Lahab ni dia punya nama sebenar dia, kalau cek dalam surat beranak dia, Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bila bin Abdul Muttalib, maknanya dia ni dari segi hubungan dengan Nabi Muhammad siapa? Betul. Hubungannya pak saudara. Dan penonton yang dikasihi sekalian, ada sebahagian kita yang terkeliru sedikit. Dia ingat Abu Lahab dengan Abu Jahal orang yang sama. Sebenarnya Abu Jahal orang lain, Abu Lahab orang lain. Yang pak saudara Nabi ialah Abu Lahab. Abu Jahal ni Amr bin Hisham. Itu kita cerita waktu lain insya-Allah kalau panjang umur. Abu Lahab dia ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok dalam sejarah, Abdul Muttalib ini ada 17 orang anak. Ya. Salah seorangnya lah Abu Lahab ataupun Abdul Uzza tadi kan? Ya. Abu Lahab yang pelahap. Okey, Ustaz, dalam bila kita cerita Abu Lahab ini, macam mana boleh berlaku satu surah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita buka Quran, ada surah orang kampung Ustaz, dia kata surah Tabat Tiada. Sama juga kampung saya, surah Tabat Tiada. Senang cerita kan, dia ambil ayat mula Tabat Tiada, jadi surah Tabat Tiada. Jadi kalau kita kira surah Al-Masad lah. Macam mana boleh turun ayat tu, dan Ustaz cerita apa sebenarnya latar belakang tentang surah ini? Silakan Ustaz.
Surah Tabah. Surah Tabah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sebelum sebab turun, kita nak ulang kaji balik sedikit di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Abu Lahab antara orang yang sangat gembira sambut birth, hari Nabi lahir. Nabi lahir dia gembira, buat kenduri tadi Ustaz sebut bebas hamba. Abu Lahab memang gembira sangat. Tetapi setelah berlalu 43 tahun daripada tarikh Nabi lahir dulu. Kenapa saya sebut 43? Kerana Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul masa umur 40. 3 tahun pertama Nabi dakwah senyap-senyap. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini dalam Sahihain Ibn Abbas menceritakan apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, perintah supaya Nabi dakwah secara declare. 3 tahun pertama dakwah senyap-senyap. Jadi bila perintah suruh dakwah terbuka, Nabi Muhammad pun naik di atas bukit Safa. Bukit Safa ni yang kita mulakan sa'i kat Mekah tu. Nabi naik atas bukit Safa. Sebab itulah para penonton yang pergi buat umrah, pergi buat haji, di samping bacaan-bacaan yang kita baca masa kat bukit Safa tu, kita cuba ingat balik peristiwa yang Nabi lalui. Nabi naik atas bukit Safa, panggil penduduk Mekah, ya sabahah, wahai orang Mekah, jom kumpul kat sini. Lalu bila orang Mekah berkumpul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya seluruh penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, sekiranya aku menyatakan di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang akan menyerang Mekah esok pagi, akuntum musaddiqayya, adakah kamu semua percaya? Lalu orang Mekah spontan jawab, tengok sedang penonton, spontan ramai-ramai jawab, ma jarrabna alayka kadiban, wahai Muhammad, setakat kami kenal kamu Muhammad tak pernah bohong, tak pernah kecek cakap. Kecek tak pernah pelawak, tak pernah bohong cakap. Jadi kalau kamu kata ada tentera, pasti ada tentera sungguh. Kalau kamu kata pagi besok, pasti pagi besok. Itu Nabi Muhammad test market dulu. Test market dulu. Kalau aku cakap ada tentera, percaya tak? Bila semua orang kata percaya, ketika itu Rasulullah isytihar. Aku telah dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Nak beritahu pada kamu semua ada azab yang pedih kalau tak beriman pada Allah. Tinggallah yang pegang selama ni tu. Pegang sembah berhala agama tok nenek sejak dulu kini sampai bila-bila duk sembah berhala, tinggalkan. Terimalah iman, terimalah Islam. Subhanallah. Dan penonton yang dikasihi sekalian, ketika itulah pak saudara yang sambut maulud 43 tahun yang lalu bangun dalam majlis, tunjuk kat Nabi, tabban laka ali hadza jama'tana, celaka kamu Muhammad, panggil kami ni nak cerita bab ni je ke? Allahu akbar. Maulud sambut, Nabi nak sampaikan Islam, dia marah. Maulud buat kenduri, Abu Lahab dulu, Nabi nak dakwah Islam, dia sabotaj. Ketika itu sedang penonton, Rasulullah tak jawab, para sahabat tak jawab. Yang jawabnya ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang lengkap, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allah. Ustaz, kalau kita baca sejarah Rasulullah ni, suasana dakwah Nabi nak sampaikan Islam dalam majlis, orang maki hamun Ustaz, orang sebut celaka. Ini yang Rasulullah lalui. Saya sedikit ilmu anugerah Allah setakat inilah, setakat termampu saya cubalah berkongsi-kongsi dengan masyarakat, pergi ke surau masjid. Kita nak banding cabaran yang Nabi lalu dengan yang kita lalui, jauh sangat beza. Dan penonton yang dikasihi sekalian, pengalaman saya sendirilah, ini dugaan yang paling hebat yang saya lalui. Kalau Nabi kena maki hamun dalam majlis, kita ni jauh sangat, kecil sangat dugaan kita. Setakat pengalaman saya, dugaan yang paling hebat saya lalui, saya berceramah, orang kat depan saya tidur. Tu je dugaan Ustaz. Kita ceramah, dia tidur, dia tak dengar cakap. Tu je. Nabi orang bang, kalau Nabi Nuh, orang tutup kepala tu, tak nak dengar Nabi Nuh cakap. Nabi Muhammad kena maki hamun. Ini Abu Lahab yang memalukan Nabi dalam majlis. Bukan itu saja. Abu Lahab, Abdul Uzza ni, dia juga setiap kali Ibn Ishaq sebut dalam sirahnya, setiap kali Rasulullah pergi ke satu tempat dakwah-dakwah, Abu Lahab akan pergi. Abu Lahab akan pergi
Kemudian bagi tahu jangan ikut tu anak saudara aku. Dia bawa ajaran kutuk tok nenek kita. Jangan peduli, jangan percaya Muhammad tu ahli sihir, pemecah belah dalam masyarakat Mekah ini. Itu Abu Lahab mensabotaj dakwah. Jadi tidak pelik kalau kita tengok para pendakwah berhadapan dengan dugaan bapa saudara sendiri, bapa dengan sepupu sendiri, bapa sepupu sendiri, adik-beradik sendiri. Ini adalah lumrah dakwah. Jadi bila kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingatkan juga masyarakat dengan surah ini. Kepada para ustaz, para tuan-tuan guru di luar sana yang dihormati, kita ambil surah ini yang Allah Taala turunkan, kita kena ingatkan juga masyarakat supaya vitamin, protein, sifat baik Nabi kita ikut, kolesterol, minyak-minyak, gula berlebihan ni kita hindari. Supaya tidak ada lagi watak yang sambut maulud bagaimana Abu Lahab, tetapi dakwah diganggu, dakwah ditentang, dakwah disabotaj. Okey Ustaz, itulah tuan perempuan dirahmati Allah tentang manusia yang sebenarnya dianggap atau diberi katakan sebagai parasit kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun tuan-tuan dan puan di rumah, kalau ada kemuskilan, ada masalah, hubungi kami di talian kami 0377261603 dan kita akan ambil talian anda sebentar nanti. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim. Okey, alhamdulillah kita bersua lagi dalam rancangan Al-Kuliah tentang tajuk kita Abu Lahab, bapa saudara Nabi yang sungguh riang gembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malangnya dialah orang yang orang kata beria sangat menyanggah dan orang kata apa menyerang serta tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama dengan yang bahagia Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang Al-Idrus. Okey Ustaz, saya kadang-kadang heran juga. Bagaimana orang Yahudi dia menunggu-nunggu kelahiran Nabi akhir zaman ni, takkan info tu Abu Lahab tak tahu bahawa akan datang Nabi akhir zaman begini-begini tanda-tandanya, dan tanda tu ada pada Nabi masa kecil lagi, takkan dia tak tahu Ustaz? Dia ni buta IT ke kenapa Ustaz? Silakan. Apa yang Ustaz Fauzi sebut tadi, ahli kitab Yahudi Nasrani itu ada dalam kitab mereka. Ahli kitab, dan kebanyakan ahli kitab ini tinggalnya di Madinah. Sebab mereka tunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Antara tanda tempat Nabi akhir zaman akan bangkit ialah antaranya tempat negeri yang banyak pokok kurma. Tapi di Mekah tak ramai ahli kitab. Bahkan Abu Lahab sendiri, dia agama menyembah berhala. Dari dulu keturunan dia, dari dulu sampai bila-bila tak nak lepas, tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Berhala je, itu agama Abu Lahab. Sebab itulah dia tak ada info tentang Nabi akhir zaman berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam suasana kita sambut Maulidur Rasul ni, mesti kita sambut dengan penuh kefahaman. Kita sambut dengan ilmu, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali sejarah baginda. Sebab kadang-kadang ada yang semangat semangat sambut Maulud Ustaz, berselawat, berarak sampai tak sembahyang Zuhur. Okey Ustaz. Kita ada orang kampung Ustaz ni. Dia punya talian ni. Orang kampung Ustaz, orang kita. Assalamualaikum Ustaz Cik Zahari. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Di mana kau Terengganu? Saya dekat Bandaraya. Dekat tu sama ya Ustaz. Dekat Losong. Dekat sangat tu. Peleko. Okey, silakan Cik Zahari, apa masalahnya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ni, tadi Ustaz kata, zaman Ustaz ngajar orang tidur. Zaman Nabi hari tu Abu Lahab, zaman saya Ustaz. Ya. Orang duduk cakap luar tu lebih kuat daripada Ustaz ngajar dalam. Okey. Apa hukum dia tu Ustaz? Ya. Okey. Terima kasih Cik Zahari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, saya setuju ni. Dia sembang kat luar. Allah. Sembang esok okok kat tu. Jadi apa pandangan Ustaz? Dia kata hukum dia Ustaz. Apa hukumnya? Ini kadang-kadang hak dengar TV ni, orang tu buat tu kadang-kadang. Dia betul balik, betul. Silakan Ustaz. Dia sebenarnya bukan kapur Cik Zahari saja tadi. Banyak berlaku ni di banyak tempat. Banyak tempat di seluruh negara. Ada manusia-manusia hak jenis gitu. Hak jenis gitu. Yang sedemikian. Jadi, dia ada beberapa sebab. Ada kalanya sebabnya penceramah itu sendiri, teknik ceramahnya tak menarik Ustaz. Ada juga. Kan? Ada juga kadang-kadang kerana masalah speaker.
Ada speaker pun ceramah kat sini. Saya heran kenapa orang nak dengar pergi duduk kat tiang-tiang, pergi duduk jauh sikit. Rupanya dia cari speaker sebab gema. PA sistem tak bagus. PA sistem ada. Ni husnuzon lagi ni. Ni husnuzon dulu ni. Kita cerita yang baik-baik dulu. Alasan-alasan yang baik-baik dulu. Pendekatan kita yang mengajar, ada yang memang masalah PA sistem, dan yang sebenarnya saya faham maksud yang bertanya tadi, masalah sikap orang kita sebenarnya. Panggillah ustaz macam mana pun, ustaz datang tapi memang dia jaga tangga je. Ada yang datang sembahyang maghrib, lepas tu balik ke rumah, tak nak dengar majlis ilmu. Tu yang jadi sambut maulud beragak sampai tak sembahyang zuhur tu. Sebab tak nak majlis ilmu. Tak ada beza. Rasulullah ni dengan tokoh-tokoh lain, dia minat main bola, dia minat arti itu ini, tak ada beza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada feeling dengan Rasulullah. Jadi kepada yang suka jaga di tangga, duduk tangga, Ustaz Fauzi sebut merokok, sembang kat luar, apatah lagi mengganggu majlis ilmu. Sifat mengganggu majlis ilmu ini juga antara sifat kafir Quraisy yang mengganggu dakwah Nabi. Sifat Abu Lahab lah. Sifat golongan yang mengganggu dakwah. Ada yang dia bersembang kat luar itu dengan sengaja. Dengan sengaja tujuan nak ganggu majlis kat dalam. Sebab dia panas telinga. Orang cerita Abu Lahab, saya pernah tidak penonton dia kasih sekalian. Bila saya kat masjid, kita syarah surah ni. Lepas isyak tu ada seorang pakcik datang. Ustaz jangan cerita sangat surah ni. Ustaz macam perli pak saudara Nabi je. Kita syarah surah ni, dia kata kita perli pak saudara Nabi. Tapi saya senyap dalam hati kata, kalau macam tu cakap kat Allah lah, jangan turun surah ni. Tapi saya taklah hormat orang tua, saya senyap. Saya kata, pakcik, kita kena tegang juga. Semua ayat Quran, kita kena cerita semua. Dan inilah menunjukkan bahawa Nabi berhadapan dengan pak saudara sendiri. Para pendakwah berhadapan dengan ahli keluarga dalam nak menyampaikan dakwah. Ini perkara yang dah dilalui oleh Rasulullah. Okey Ustaz, daripada Terengganu, Pantai Timur, kita pergi kepada selatan Ustaz. Turun ke selatan, Johor. Assalamualaikum Encik Muhammad Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Okey, apa kemusykilannya? Ini gini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada dua aspeknya. Iaitu yang pertama ialah akidah ruhiyah, iaitu mengisahkan Allah. Dan satu lagi akidah asiyasiyah, iaitu pengaturan hukum-hukum syarak yang disebut syariah lah. Ya. Sekarang kita ni kalau kita lihat cara orang kita ni lah, tak tahulah di Malaysia ke seluruh dunia, mendukung Islam hanya sebut satu aspek sahaja. Akidah ruhiyahnya didukung, tetapi asiyasiyahnya, syariahnya dibuang. Lalu digantikan dengan sistem undang-undang yang tidak pun daripada Al-Quran. Okey. Itulah yang diminta dijelaskan. Kita minta Ustaz Syed tolong jawab ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, ni kadang-kadang ialah betul Ustaz sebut tadilah. Beragak betul naik sakan bagai nak gerak kan, tapi tak semai zuhur. Kadang aurat pun tak tutup kan, puasa pun tak buat kan, haji pun dia pelekehkan. Jadi ajaran sesat pun timbul macam-macam lah. Jadi apa komen Ustaz tentang kemusykilan tadi? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the complete way of life. Islam adalah agama yang sempurna, cara hidup yang sempurna. Aqidatan wa syari'atan, din wa daulah, saif wa aman. Ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dia merangkumi semua perkara akidah, dan daripada akidah itulah umat Islam mesti menggunakan segala sistem yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Tu je cara nak selamat. Dan itu je cara yang sebenar kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mengharuskan ataupun yang menggalakkan kita ingat Rasulullah ini, mereka bukan nak kita ingat Nabi musim Rabiul Awal sahaja. Mereka nak kita ingat Nabi sepanjang masa. Dan para ulama juga bukan nak kita selawat saja. Para ulama yang berusaha bersungguh-sungguh merefresh ataupun menambahkan lagi kasih sayang pada Rasulullah ni, nak supaya kita ikut Nabi secara keseluruhan Ustaz. Secara keseluruhan. Bahkan dalam Quran ada mengingatkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab, sebahagian kufur sebahagian, semua ini kat dunia jadi hina, ke akhirat kena azab. Okey Ustaz, kalau tadi semua kaum bapa, kita ambil kaum ibu pula. Assalamualaikum Aminah, Puan Aminah. Waalaikumsalam. Saya bukan puan lagi Ustaz. Saya Cik. Itu saya saja nak teka-teka je lah ya, Cik Aminah. Okey, apa persoalannya? Silakan.
Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cik Aminah. Ini persoalan saya. Ya. Saya nak tanya pandangan Ustaz lah. Dari segi pendakwah zaman sekarang ni, kebanyakannya menghadapi permasalahan dari segi kalau nak menyampaikan dakwah tu, kalau zaman Rasulullah kita dihadapi oleh kaum-kaum musyriki ni. Ya. Tapi zaman sekarang ni kita dihadapi oleh kaum Islam tu sendiri. Mereka bukan sahaja menyekat ruang dalam berdakwah, tapi kadang-kadang berbagai birokrasi kadang-kadang menyebabkan para pendakwah mudah putus asa. Apa pendapat Ustaz terhadap persoalan tu? Okey, terima kasih Cik Aminah. Okey, itulah Ustaz Syed tentang masalah yang di mana-mana saya yakin bukan sekadar di Johor Bahru tetapi juga di tempat-tempat lain tentang tadilah kaum muslimin sendiri yang orang kata beri halangan kepada penceramah. Silakan Ustaz, apa kami Ustaz? Cantik Cik Aminah. Maksud saya cantik soalan Cik Aminah kan. Memang ini yang dihadapi, sebab itulah kita nak ingatkan surah Tabatiada ni. Rasulullah bukan orang luar ni, pak saudara, orang lagi dekat. Dan sebagaimana yang disebut oleh Cik Aminah tadi, memang inilah realiti yang dihadapi oleh para pendakwah sepanjang zaman. Mereka berhadapan dengan orang-orang bukan Islam yang menentang Islam, satu golongan. Tapi golongan yang seperti yang disebut tadi tidak wujud lagi di Mekah. Golongan yang mengaku Islam tapi ganggu dakwah, sabotah, birokrasi tadi. Zaman Mekah tak ada lagi macam ni. Zaman Madinah ada golongan macam ni. Iaitulah satu golongan yang dipanggil munafiqin. Dia mengaku Islam tetapi dia mengganggu dakwah Nabi secara senyap-senyap. Dari dalam masyarakat Islam, dia cari peluang untuk mengganggu. Jadi kepada orang yang ada sikap macam ni, kita sebut awas. Mungkin kat dunia orang tak perasan. Mungkin kat dunia orang tak boleh cam. Tetapi jangan lupa bahawa ada mahkamah Allah di hari akhirat kelak. Bagaimana Abu Lahab kat dunia dia nampak hebat ketika menentang, mengganggu dakwah Nabi, tetapi Allah Ta'ala tunjuk kat dunia lagi balasan. Sebelum di hari akhirat, sayasla naran zata lahab. Sebab itulah kita balik pada sambut Rasulullah ni dengan faham. Bukan sekadar kita nak ambil syiar-syiar, tetapi akidah, syariat dan segala yang ajaran Rasulullah, itulah yang kita kena. Okey Ustaz, daripada selatan kita naik ke utara pula, Taiping. Assalamualaikum Encik Ahmad Talib. Waalaikumsalam. Sihat? Ya, sihat Alhamdulillah. Okay. Saya nak tanya soalan ni. Ya. Mengenai Abu Lahab ni, dia suka sangat kepada Nabi kan? Ya. Tapi akhirnya dia menjadi tidak sokong kepada Nabi. Jadi soalan saya ni, macam mana kalau jenis orang yang berdia sambut kelahiran Nabi ni, tetapi bila kita nak menegakkan nak berdakwah, dia halang. Macam mana tu? Okey. Kita dengar Ustaz ya. Okey. Okey Ustaz, itulah antara orang kata permasalahan yang dihadapi oleh di mana-mana tempat lah. Ya, kadang-kadang kita sendiri tidak menyokong perjuangan para pendakwah kita, malah kita menyekat pula ya, dan kita menyusahkan mereka pula kadang-kadang. Ada kadang setengah masjid tu surau dia tak bagi kebenaran, dia tutup pula pintu, dia manggakan pagar dan sebagainya. Barangkali berlaku di tempat lain. Apa komen Ustaz? Kadang-kadang orang yang buat macam ni dia ada perasaan tak puas hati dengan apa yang disampaikan oleh pendakwah. Dia rasa macam nak perli dia. Dia rasa bercanggah dengan apa yang dia pegang selama ni. Kalau panggil ustaz, panggil penceramah, akan bercakap perkara yang akan terkena pada diri dia. Sebenarnya itulah perasaan Abu Lahab. Itulah perasaan Abu Lahab ketika mengganggu Nabi. Dia selama ni walaupun dia seronok dapat anak saudara Muhammad ni, tapi bila Nabi Muhammad bawa ajaran, cerita perkara yang against, yang bercanggah dengan yang dia duk pegang selama ni, dia tak boleh dengar lah. Itu yang menyebabkan dia ganggu. Dan kepada golongan macam ni, sebab itulah kita mengharapkan ambil kesempatan lah musim Maulidur Rasul ni, kita beri amaran tentang kisah ini. Kerana itu para ulama tafsir meletakkan satu kaedah, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran adalah dari lafaz yang umum. Kisah Abu Lahab.
bukan sebab yang khusus. Walaupun surah ini pada Abu Lahab, tapi kita pada hari ini kena ambil pengajaran juga. Ingat, orang-orang yang mengganggu usaha dakwah untuk disampaikan, dia tidak akan selamat di dunia ini. Bagaimana apa yang berlaku pada Abu Lahab dan golongan munafikin yang mengganggu Nabi menyampaikan Islam. Okey Ustaz, kita patah balik kepada timur Ustaz. Kita pergi ke Kuantan, Pahang pula. Kita pusing satu Malaysia. Assalamualaikum Cik Bakri. Banyak. Waalaikumsalam ya. Okey, teruskan dengan kemusykilan tuan. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya Ustaz, saya ni ada satu soalan. Ya. Iaitu berkenaan dengan istilah ya Ustaz ya. Ya, ya. Istilah ni selalu kita dengar, tetapi nak minta sedikit hurai yang terperinci lah. Apa dia tu? Berkenaan dengan istilah sunat dan sunnah Rasulullah. Ya. Okey. Apa itu sunat yang selalu dilafazkan oleh dan juga perkataan sunnah. Okey. Ustaz uraikan. Okey, kita tunggu jawapan Ustaz ya. Assalamualaikum. Okey Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itulah antara sunat dengan sunnah. Satu lagi kalau kata Ustaz, sunat tu berkhatan. Silakan Ustaz. Itu dia kena ada sabdu tak? Sunat. Sunat. Tekan sikit. Cantik soalan tadi. Sunat dengan sunnah. Ya. Memang berbeza. Sunat ialah ma yusabu fa'iluhu wa orang yang buat sunat mendapat pahala kalau buat dan tak dapat apa-apa kalau tinggal. Adapun sunnah ini ma udhifa lin nabi min qaulin aw fi'lin aw iqra' aw amalin. Sunnah ialah setiap apa yang Nabi buat ataupun Nabi cakap ataupun Nabi ikrarkan. Itu sunnah. Sunat kalau buat dapat pahala, tinggal tak dapat pahala. Sunnah ini sidang penonton dikasih sekalian terbagi kepada dua. Ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat, contoh bersugi sebelum ambil sembahyang subuh 2 rakaat, itu sunnah yang wajib. Menyampaikan dakwah ini tugas Nabi kan. Perkara akidah ini adalah amanah yang Rasulullah tinggalkan pada generasi seterusnya. Ini kena pikul tugas dakwah ini. Jadi kita terangkan pada masyarakat, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib ialah melaksanakan segala prinsip, segala sistem yang Rasulullah bawa, itu wajib berusaha untuk melaksanakan segala-galanya. Sunnah yang sunat, bagaimana saya sebut, sembahyang duha, itu sunnah yang sunat. Sembahyang witir, sunnah yang sunat. Dan pelbagai lagi. Sunnah, ada wajib, ada sunat. Tambah satu lagi, ada sunnah yang haram. Itu yang haram kita ikut, iaitu kahwin lebih 4 pada satu masa. Jangan ikut pula tuan-tuan, itu khas untuk Nabi SAW sahaja. Poligami lebih dari 4 orang isteri dalam satu masa. Itu tambah saja. Dua boleh. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, tak ada masalah. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini insya-Allah. Daiman abada ala habibika khairil khalqi Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda setia bersama dengan Al-Kuliah TV3 petang ini dengan tajuk kita Abu Lahab. Dan sebenarnya ramailah orang yang nampak Abu Lahab zaman sekarang barangkali yang menghalang dakwah Nabi SAW. Apapun Ustaz, saya heran bagaimana dalam satu keluarga tu bapa saudara yang sepatutnya dia sokonglah, macam Abu Talib kan, dia sokong Nabi, tapi dia pula yang tak suka Nabi ni, anak saudara jadi orang yang hebat. Boleh berlaku tak zaman sekarang Ustaz? Ya, orang-orang tua tak suka anak saudaranya ataupun anak menantu jadi orang-orang yang hebat, terkenal dan sebagainya. Silakan Ustaz. Dan penonton yang dikasihi sekalian, di situlah letaknya kehebatan sejarah. Kerana itu amat penting kita mengkaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah nabi-nabi yang lain, sejarah dakwah mereka melalui, dan subhanallah perkara ini akan terus berulang. Ada Abu Lahab, ada Abu Talib. Abu Talib dia tak masuk Islam, dia tolong Nabi. Abu Lahab tak masuk Islam, dia ganggu Nabi. Ada juga Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sepupu Nabi. Sepupu ataupun dia abang kepada nanti isteri Abu Lahab, kita akan terang. Itu sepupu awal-awal menentang. Kat hujung lepas beberapa tahun lepas Nabi hijrah, Abu Sufyan masuk Islam. Itu sejarah yang akan terus berulang. Jadi persoalan Ustaz tadi, ada pak saudara yang tak suka bila anak saudara. Sebab apa? Sebab pak saudara ni merasakan bahawa pengaruh Muhammad akan melebihi dia. Mencabar dia. Mencabar sebab Abu Lahab adalah pembesar Mekah.
Abu Lahab ni ada pengikut di Mekah. So dia rasa Muhammad ni dah semakin ramai pengikut, orang semakin minat kat Muhammad. Abu Lahab dah tak laku dah. Jadi dia mula buat sabotaj, mengganggu. Satu, bukan sahaja itu kepentingan peribadi. Satu lagi kepentingan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanggah dengan pegangan pak saudara tadi. Inilah berlaku dalam masyarakat selain pada dengki peribadi, yang kedua kerana misi perjuangan yang berbeza. Yang pak saudara, pak cik, sepupu, adik-beradik orang betul tadi, perjuangan dia lain, perjuangan Rasulullah lain. Sebab itulah dia usaha untuk ganggu walaupun ahli keluarga sendiri. Ya. So kalau anda kena ganggu oleh keluarga sendiri pun macam Nabi lah, buat macam Nabi ya. Kita dengan sabar dan jangan putus asa dalam perjuangan. Apa Ustaz, saya tertarik bila Ustaz baca surah Al-Masad tadi tu, dikait pula dengan isteri Abu Lahab. Apa kena mengena isteri Abu Lahab ni? Kita cerita bab Abu Lahab saja. Dalam surah Al-Masad tu, surah Tabbat tu ada pula wa mura'atuhu hammalatal hatab. Itu isteri Abu Lahab. Apa masalah isteri dia? Silakan Ustaz. Isteri Abu Lahab, maknanya Abu Lahab ni dia tak buat kerja seorang, Ustaz. Dia disupport, dia dibantu oleh isteri dia yang sekepala dengan Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya memikul kayu api hatab. Kita akan terang apa makna hatab nanti. Sebelum itu, isteri Abu Lahab ni Allah tak sebut nama. Allah tak sebut nama dalam Quran. Allah sebut wa imra'atuhu, dan Mrs. Abu Lahab, isteri kepada Abu Lahab. Nama dia nama glamour dia Ummu Jamil. Ummu Jamil, orang cantik. Nama betul dia kalau dalam surat beranak tu ada disebut, ada dua riwayat, ada kata Arwa, dan ada satu riwayat lagi dalam Al-Qurtubi sebut dua, Arwa satu dan Aura. Tak apalah, itu dari segi nama. Dia digelar sebagai Ummu Jamil, perempuan yang cantik. Sebab kat Mekah ni, sedap menonton, zaman jahiliah dulu dia buat pertandingan. Dia cari perempuan-perempuan yang cantik, kemudian buat pertandingan. Pemenang, antara hadiah yang pemenang paling cantik, paling seksi ni dapat kahwin dengan pembesar. Abu Lahab jadi isteri Abu Lahab. Jadi budaya apa ni? Miss Universe, Miss Call, Miss Call bukanlah. Miss ni itu semua tiru zaman Abu Lahab dulu. So dia jadi isteri kepada Abu Lahab. Perangai pun jahat. Sedap penonton dikasihi sekalian, walaupun muka cantik, kalau ganggu dakwah tak ada faedah kat dunia. Kan? Walaupun dia ni cantik, menang pertandingan paling cantik, isteri Abu Lahab, tapi mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali yang dipintar dari sabut. Jadi apa makna hammalatul hatab? Berbagai tafsiran. Antara tafsiran yang zahir dengan makna yang zahir, memikul kayu api. Walaupun dia ni kaya, dia pikul sendiri kayu api, pikul sendiri dengan duri-duri, pergi letak di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak saudara dengan pak saudara rumah dekat. Zaman dulu rumah dekat-dekat dan laluannya taklah luas sangat. Jadi pergi letak kayu api, pergi letak duri di laluan Rasulullah. Tujuannya nak ganggu. Dia kalau ada yang jenis buang sampah, letak sampah kat rumah jiran tu, itu geng-geng isteri Abu Lahab lah tu, awas. Hati-hati. Jadi satu tafsiran. Antaranya tafsiran hammalatul hatab dengan makna hiya tamshi bin namimah. Dia ni kerja dia bawa dalam masyarakat, duk bawa fitnah-fitnah terhadap Rasulullah. Muhammad tu anak saudara aku, dan dia anak saudara suami aku, dan dia ni sebenarnya adalah adik-beradik dengan Abu Sufyan. Maknanya isteri Abu Lahab adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nama dia Arwa bintu Harbin, sepupu Rasulullah. Allahu akbar, sedap penonton. Nak beranak sendiri yang ganggu dakwah. Kan? Jadi dia bawa fitnah, namimah, dan ada juga tafsiran yang seterusnya. Ummu Jamil ni hammalatul hatab, memikul kayu api ke dalam api neraka di hari akhirat kelak. Itu keadaan dia, mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, daripada surah Al-Masad perempuan, kita beralih kepada balasan-balasan yang ditimpakan kepada Abu Lahab dan isterinya. Barangkali ada tak Ustaz balasan-balasan di dunia lagi dikena kepada Abu Lahab, apatah lagi di hari akhirat nanti? Silakan Ustaz. Sedap penonton yang dikasihi sekalian, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi bawa satu riwayat bagaimana menceritakan keadaan mati Abu Lahab. Abu Lahab mati beberapa hari, ada riwayat sebut 7 ayam, 7 hari selepas perang Badar. Dalam perang Badar, antara orang kafir Mekah dengan Rasulullah di Madinah, perang di Badar. Dalam perang itu semua pembesar Mekah, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Rabi'ah, semua ini pergi perang Badar.
Abu Lahab tak pergi. Ada riwayat kata Abu Lahab ni dia orang kaya. Jadi ada orang berhutang dengan dia ramai. Dia panggil seorang berhutang, kamu pergi perang atas nama Abu Lahab. Hutang settle. Kan? Dia tak pergi, dia stay kat Mekah. Jadi pendekkan ceritanya, dia tunggu berita. Dia duduk kat Mekah, mana cerita ni, menang ke kalah? Menang ke kalah? Masa tu walaupun Abu Jahal dah kena bunuh, Nabi Muhammad menang besar dalam perang Badar, Abu Lahab tunggu orang balik nak sampai maklumat. Masa tu tak boleh nak SMS lagi bagi tahu Abu Jahal mati kan. Suatu petang ketika Abu Lahab tunggu dekat kawasan Kaabah, ada seorang perempuan yang bernama Ummul Fadl. Ummul Fadl ialah isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dan Ummul Fadl ni telah masuk Islam. Dia sembunyikan Islam dia kat Mekah. Abu Lahab tak tahu, orang tak tahu, dia tak hijrah. Perempuan ni nama dia Ummul Fadl. Ummul Fadl dengan hamba dia Abu Rafi', seorang budak, nak pergi ambil air Zam-Zam. Abu Lahab duduk kat Kaabah nak tunggu berita perang Badar. Tengah nak ambil air Zam-Zam, tiba-tiba ada orang balik dari medan Badar. Abu Lahab nak hantar report. Kita dah kalah. Hal kan Abu Jahal, Hal dah mati, Utbah dah mati, orang ni dah mati, dia balik cerita kat Abu Lahab. Dah mati dalam perang, Muhammad ada tentera naik kuda pakai warna putih dari langit tu, pelik tenteranya. Ketika itu sedang penonton dikasih sekalian, hamba Abu Rafi' tadi dengan Ummul Fadl yang Islam tapi sembunyikan Islam, budak tu dia excited. Dia kata, tilka wallahil malaikah. Dia kata, demi Allah, tu yang putih tu malaikat. Bocor rahsia. Abu Lahab tengok, kamu pun penyokong Muhammad, rupanya kamu pun pengikut Muhammad. Abu Lahab dah lah nak marah, dia terima berita kekalahan. Abu Lahab pergi lepas geram kat budak yang beriman. Dia pukul. Abu Rafiq kata, Abu Lahab naik ke atas badan aku. Dia tumbuk, dia sepak, dia terajang aku sehingga hampir mati. Ketika itu, si perempuan Ummul Fadl yang muslimah, mukminah ini, ambil sebatang kayu dan pukul kepala Abu Lahab. Darah. Dia pun masya zalilan, dalam tafsir Qurtubi sebut, dia pun berjalan dalam keadaan pening, darah ni keluar balik ke rumah dengan kuasa Allah. Lukanya tak sembuh, mengeluarkan bau yang busuk dan hanyir. Akhirnya anak Abu Lahab sendiri tinggalkan Abu Lahab berseorangan di rumah. Dalam banglo besar dia, tapi mati berseorangan dengan bau yang sangat busuk. Akhirnya orang kampung minta anak-anak dia settle bangkai Abu Lahab ini, lalu diambil bangkai Abu Lahab, dimandikan, dicurah air, curah air dari jauh saja, curah air dari jauh saja, kemudian membawa bangkai Abu Lahab buang ke tengah padang pasir, ambil batu je lontar dari jauh. Ini Abu Lahab, orang kaya Mekah, pembesar Mekah yang sambut maulud Nabi, tetapi kerana menentang dan mengkhianati Nabi, Allah tunjuk kat dunia mati dalam keadaan hina. Dan penonton yang dikasih sekalian, ada manusia yang macam ni. Allah tunjuk lagi Ustaz kat dunia. Orang tak tahulah kenapa pelik sangat ni. Rupa-rupanya ada perkara yang dia buat untuk mengganggu kerja-kerja dakwah dan menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu balas kat dunia Ustaz. Kat akhirat, sayasla naran dzata lahab. Okey Ustaz, itu kadang-kadang saya terfikir juga, kadang-kadang kita kena fikir juga kenapa luka tak sembuh kan. Barangkali ada hikmah di situ, barangkali kita salah seorang yang menentang perjuangan Islam. Kita kena fikir jugalah, sebab tu kena bertaubat waktu sakit ni. Ustaz, saya tanya, saya dengar cerita-cerita tentang bila sebut Rasul ini, Abu Lahab ni Ustaz, tuan perempuan, diceritakan pada hari akhirat dia dapat satu keistimewaan pada setiap hari Isnin. Betul Ustaz? Keringanan sikit. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau di dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar, dalam bab nikah orang yang menyusukan, maknanya dalam bab kahwin dengan orang yang menyusu dengan sama ibu, panjang syarah dia. Ada Imam Fathul Bari sebut dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ini, Urwah cerita bahawa dan Ibnu Abbas cerita bahawa pernah Abbas bermimpi jumpa Abu Lahab. Lalu ditanya Abu Lahab, apa cerita kau? Abu Lahab kata, aku okey sikit hari Isnin, aku dikurangkan azab sebab aku sambut maulud Nabi dulu. Tapi kemudian Ibnu Hajar Asqalani dia mengulas di bawah ni. Dia kata, walaupun itu adalah mimpi.
dan mimpi bukan hujah dalam agama. Mimpi Ibn Hajar sebut, ni bukan saya sedang menonton. Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Fathul Bari disebut mimpi tersebut bukan hujah. Dan mimpi juga bukan mimpi Rasulullah, bukan mimpi Rasulullah tu. Habis ustaz, macam mana? Ayat Quran dah sebut sejelas, sayasla naran dzata lahab, dia akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Dan kalau katakanlah nak berhujah juga, dia masih lagi duduk dalam neraka. Dan ayat Quran nombor 2 yang sebut tadi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak boleh melindungi Abu Lahab segala harta dia, segala apa yang dia usaha. Usaha termasuk apa yang dia usaha, dia sambut Nabi lahir dulu, tak boleh ma aghna anhu, tak boleh nak lindungi dia daripada neraka di hari akhirat kelak. Kita yang nak sambut Maulud Nabi ni, kita pegang macam ni. Kita nak sambut Maulud Nabi ni nak refresh, nak ingat Rasulullah. Jangan kita nak tiru Abu Lahab. Bukan nak ikut Abu Lahab, tapi kita nak sambut Maulud Nabi ni, kita nak tambah sayang kita pada Rasulullah, dan jangan sambut pada musim Rabiul Awal saja. Ia sekadar refresh, kita kena ingat Nabi sepanjang masa. Tahniah kepada mana-mana masjid yang buat forum, yang buat ceramah, tapi dia tak khusus 12 Rabiul Awal. Tarikh-tarikh lain pun dia buat juga forum berkenaan dengan Rasulullah. Ini bagus. Maknanya kita tak terikat dengan tarikh itu sahaja. Cuma usaha kita untuk mengembalikan rasa sayang dan nak amal segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah rompokan rahmat Allah tentang siksaan balasan kepada Abu Lahab yang banyak mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita berehat seketika Ustaz, kita kembali selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abad. Okey, alhamdulillah kita sampai blok yang terakhir pada petang ini dan kita masih lagi berbicara tentang topik Abu Lahab, supaya tidak ada dalam masyarakat kita Abu Lahab yang begitu ramai menyekat perjuangan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah dan juga oleh orang-orang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini. Apa pun Ustaz, berbalik semula surah Al-Masad cerita tentang Abu Lahab tadi, iaitu bermula dengan tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Dan dalam ayat ni kalau kita bahasa terjemahan senang saya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi saya kadang terfikir juga, takkan Allah maki orang. Celaka ni ayat berat ni, celaka ni maki tu. Jadi apa Ustaz, ada ke tempat-tempat yang boleh guna ayat ni? Silakan Ustaz. Ya. Jawab daripada firman Allah itu daripada ungkapan nasa Abu Lahab, tabban laka alihadza jama'tana. Abu Lahab cakap kat Nabi, tabban, celaka kamu wahai Muhammad. Lalu Allah balas kepada Abu Lahab ini, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, 2 kali. Ulama tafsir kata yang pertama ni ad-du'a, yang kedua ni al-ikhbar. Maknanya yang pertama ni memang doa supaya celaka Abu Lahab. Yang kedua ni maksudnya dan memang celaka sungguh, memberitahu bahawa persoalan yang Ustaz sebut tadi cantik Ustaz. Abu Lahab ini layak dimaki. Dan memang makna tab ini makna al-halak, celaka, perish. Dengan celaka Abu Lahab ini memang celaka. Layak dimaki hamun kerana jahatnya dia mengganggu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kerana pengkhianatan dia dan isterinya ini, maka kekal sampai kiamat maki hamun Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Habis Allah maki hamun ke? Jawapannya ya, layak. Ada lagi dalam ayat-ayat yang lain, wailul lil mutaffifin, juga maki hamun kan. Wailul lil musallin alladzina an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Tak boleh wakaf tengah, kena baca habis kan. Ada orang-orang yang layak dimaki hamun, maka ada perkara itu di dalam Al-Quranul Karim. Layak kerana jahatnya dia. Jahat sangat sebab dia mengganggu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun saya terbaca ada artikel dan sebagainya, sejarah menceritakan bahawa pernah berlaku hendak dijodohkan 2 orang puteri Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, dengan 2 putera Abu Lahab. Macam mana kesudahan sampai ke wedding ceremony ke ataupun tidak Ustaz, silakan. Dia berakhir dengan happy ending anak Rasulullah. Happy ending maknanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum akhirnya berkahwin dengan Uthman ibn Affan. Itulah happy ending. Kenapa? Apa yang berlaku apabila Rasulullah baru ajaran Islam, Abu Lahab ni dia tuduh Nabi pemecah belah masyarakat. Tapi dialah yang memutuskan pertunangan.
Dia yang memutuskan dia pinang Kalsum dengan Ruqayyah dalam kitab sirah sebut, tapi dia yang minta putus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya yang memecah belah masyarakat, memecah belah keluarga. Bahkan ketika Bani Hashim di Mekah di pulau kan orang tak berniaga, tak berkahwin apa. Abu Lahab pun Bani Hashim, tapi dia masuk dalam grup Quraisy. Dia pecah belah keluarga dia sendiri pun, dia keluar daripada keluarga dia sendiri. Ini perangai Abu Lahab, sebab tu tak dilayak dimaki tu. Jadi berakhir dia tak jadi menantu Abu Lahab lah. Rasulullah tak berbesan lah dengan Abu Lahab ni. Okey Ustaz, kita dah sampai penjuran tengok Ustaz. Barangkali satu soalan terakhir lah saya tanya Ustaz tentang ayat ini surah Al-Masad hanyalah adakah khusus untuk Abu Lahab dan isterinya saja ataupun orang-orang yang seangkatan fikirannya, perbuatannya, perkataannya, sikapnya dengan Abu Lahab dan isterinya, supaya kita berjaga-jaga Ustaz tentang dakwah ni kena teruskan sampai hari kiamat. Apa pandangan Ustaz? Hebatnya mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran turun zaman Nabi dulu, tetapi panduan yang ada dalam Al-Quran adalah untuk sepanjang zaman sehingga kiamat. Kaedah yang saya sebut tadi, ulama tafsir kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran berdasarkan kisah-kisah yang umum dia, bukan sebab khusus. Walaupun ayat ini cerita tentang Abu Lahab, pengajarannya kena ambil secara umum. Mana-mana ada orang yang kalau sifat khusus tadi sambut maulud Nabi ataupun pak saudara mengganggu dakwah anak saudara dia, ahli keluarga dia, dia dibimbangi takut-takut bersifat dengan sifat Abu Lahab. Demikianlah ayat-ayat yang lain, sifat orang munafikin, sifat Yahudi, sifat ahli kitab yang menolak kebenaran Rasulullah. Walaupun ayat-ayat itu turun pada mereka zaman dulu, tapi pengajarannya sampai kita sekarang dan sehingga kiamat nanti. Jadi kita ambil pengajaranlah, takut-takut terlalu laluan Abu Lahab ataupun terlalu laluan imra'atuhu ni, isteri Abu Lahab ini yang di peringkat awal menyambut kelahiran, sambut maulud Nabi tetapi mengganggu dakwah daripada disampaikan. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, dia bukan sekadar mengganggu Nabi, adakah betul kalau saya katakan dia juga mengganggu keimanan Abu Talib? Masa nak mati tu Abu Talib tak berani nak mengucap keislamannya kepada Nabi sebab barangkali ada Abu Lahab ketika nazak gitu-gitu. Betul Ustaz? Silakan Ustaz. Kupas sikit. Saya wallahu a'lam Ustaz. Saya tak berapa ingat. Ya. Tapi memang ketika Abu Talib nonton, Abu Talib ini pak saudara Nabi juga tapi tak masuk Islam, cuma dia bantu Nabi, simpati. Memang berlaku ketika Abu Talib nak mati, Rasulullah ada kat sebelah. Yang kat sebelah lagi tu saya tak pasti adakah Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Lahab dengan Abu Jahal, dua-dua sekali Ustaz. Allahuakbar, saya tak ingat. Tapi memang berlaku sedemikian. Abu Talib nak mati, tengok kat sebelah kanan, Rasulullah kata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pak cik, mengucap 2 kalimah syahadah, aku berhujah di hadapan Allah nanti. Tengok sebelah kiri, geng-geng lama dia. Kan, saya tak pasti Abu Lahab ke Abu Jahal atau apa sekali, saya tak pasti. Tapi geng-geng lama ni, Talib, nak ikut Muhammad ke Talib? Nanti orang cakap, apa kamu dah ikut Muhammad. Abu Talib tak jadi nak mengucap. Abu Talib pusing balik. Rasulullah kata, mengucaplah pakcik, aku akan berhujah di hadapan Allah nanti. Pusing kat sebelah ni, kawan lama kat Talib, nak tinggal ke amalan yang kita pegang selama ni dari dulu lagi. Tok nenek kita sembah berhala ni. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bahaya kawan. Bahaya kawan lama. Kalaulah kawan lama yang memujuk kita supaya kekal dalam kesesatan, kawan lama yang mempengaruhi kita supaya lara macam dulu kita nak jadi baik, dia kata, macam ustaz je sekarang. Kita nak jadi baik, dia kata, oh baik kamu tak lama tu. Itu bahaya kawan-kawan yang jahat ini. Jadi hati-hati dengan kawan. Itu kisah Abu Talib tadilah. Ya, memang kalau dan sejarah dia meninggal di Mekah Ustaz, Abu Lahab. Abu Lahab meninggal di Mekah selepas perang Badar tadi. Dan ada kubur di Mekah. Wallahu alam kubur dia. Okey, apa pun janganlah bagi nama anak kita Abu Lahab pula ya. Itu memang nama yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimaki dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Masad. Apa pun tuan puan kita sampai ke penghujung rancangan pada petang ini, al-kuliah kita dah berakhir. Tuan puan dimati Allah, apa pun
Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Tuan perempuan begitu juga. Apapun, jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, iaitu utamakan yang utama. Bersama dengan yang bahagia, Ustaz Syuki Osman daripada Universiti Putra Malaysia. Apa perempuan, selamat bercuti di hujung minggu dengan keluarga yang tersayang dan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا إله إلا الله والله أكبر. Dunia tempat kita menyemai, akhirat nanti tempat kita menua. Beribadahlah, maka kita akan mati esok hari. Kerana itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti. Taburlah bakti sebanyak-banyaknya kepada insan, kerana ganjaran kebaikan penuh kemanisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.